وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Pertama dan selama-lamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana beri kesempatan kepada saya untuk bertemu tuan-puan pada malam ini untuk sama-sama kita berbincang tentang apa yang telah kita bincangkan pada pertemuan yang lepas. Cuma saya nak tanya pada tuan-puan yang pernah ikutlah kelas saya pada yang lepas. Ada di sini yang pernah ikut ke? Ada tak di sini tak pernah ikut sebelum ni? Oh, ramai jugalah. Yang pernah ikut sebelum ini, setakat ni boleh ikut ataupun tidak? Pernah ikut tapi boleh ikut ke tidak? Boleh ikut ya? Boleh catch up lah ya? Jadi barangkali ada beberapa perkara yang payah nak difahami sebab terma-terma yang ditonjolkan adalah dalam bahasa Arab kan, term bahasa Arab. Jadi kalau ada beberapa term yang tak pernah dengar sebelum ini, terus angkat tangan, jangan segan silu, tanya Ustaz apa maksud term tu kan. Jadi insya-Allah kita akan cuba huraikan supaya perbincangan kita pada malam ini ia tidak terhad kepada mahasiswa yang pernah belajar berkaitan dengan ulum Al-Quran ataupun tafsir ataupun bahasa Arab semata-mata. Barangkali ada dalam kalangan kita juga yang ingin sangat tahu, Ustaz, apa perbandingan antara sekian dan sekian kan. Jadi mahu atau tidak, kalau ada beberapa perkara yang tak difahami, terus angkat tangan, tanya soalan ya. Boleh. Ya. Siapa tahu kawan sebelah kita dia nak tanya soalan yang sama. Cuma segan tak segan je. Kan? Dia segan, kita yang tolong utarakan firasat hati dia. Alhamdulillah, sedikit sebanyak kita pun boleh membantu soalan-soalan yang ada pada fikiran dia. Baik tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Sebelum kita teruskan perbincangan kita pada malam ini, iaitu kaedah pembukaan surah dalam Al-Quran. Pada malam ini kita akan membentangkan bahagian yang kedua dalam kaedah pembukaan surah, iaitu perintah. Tapi sebelum kita masuk tentang perintah, ada baiknya kita tengok dahulu sekali lalu apa yang telah kita bincang pada pertemuan yang lepas. Okey, ini sedikit sebanyak huraian ataupun rumusan. Pertemuan yang lepas kita bincang baru bahagian yang pertama, iaitu pujian kepada Allah. Dan pujian kepada Allah ini dibahagikan kepada dua jenis. Satu menyatakan sifat kesempurnaan Allah melalui dua kalimah. Satu tabaraka, yang kedua alhamdulillah. Ada dua surah yang bermula dengan tabaraka, ada 5 surah yang bermula dengan alhamdulillah. Kemudian jenis yang kedua menyucikan Allah daripada perkara kekurangan, daripada sifat kekurangan, iaitu kalimah tasbih. Tasbih adanya subhana, ada sabbaha, ada yusabbihu, ada sabbih. Dan telah kita bincangkan kalimah tabarak berasal daripada mana? Berasal daripada baraka. Baraka artinya dada unta. Tapi kemudian perbuatan unta berehat itu kita katakan barakal jamalu. Sebab itu kalau dalam kalangan kita ingin mengucapkan tahniah, perlu berjaga-jaga kalimahnya bukannya mabruk, tapi kalimahnya adalah mubarak. Mabruk artinya dihempap oleh dada unta. Jadi kalau anda mabruk kerana dapat keputusan PT3 yang baik, kan, itu anda akan menerima hempapan terhempapnya dada unta pada fizikal anda, kan. Itu mabruk. Kalimah yang sepatutnya adalah mubarak. Mubarak. Ini yang diperjuangkan oleh ahli bahasa Arab. Mereka perjuangkan penggunaan mubarak berbanding mabruk, dan kalimah mabruk sekarang ini diguna secara meluas, kan. Maka untuk mabruk yang bererti tahniah tidak salah digunakan, tetapi mengikut kaedah bahasa Arab yang betul, mabruk itu salah. Kalimah yang tepat adalah mubarak. Okey, begitulah kemudiannya ada ibtaraku fil harb, mereka yang tidak berganjak dalam peperangan. Kenapa digunakan kalimah ibtaraka? Kemudian adanya barakaul harb. Kubu peperangan dinamakan baraka kerana bila sampai kepada peperangan, pergi ke depan macam mana pun, bila berganjak ke belakang ada satu kawasan yang mana mereka tidak akan lagi berganjak ke belakang. Itu adalah kubu peperangan, baraka. Kemudian ada birkah.
kolam, takungan air, air yang tidak melimpah, air yang bertakung, dia tidak berganjak daripada tempatnya. Kemudian keberkatan dikaitkan dengan barakah, kolam air. Kerana orang Arab mereka kekurangan air. Mereka kekurangan air, maka disamakan kemuliaan itu dengan air. Jadi kemuliaan yang ada pada seseorang mereka namakan al-barakah, barakah. Dan ini surah yang bermula dengan Tabarak, surah Al-Furqan, surah Al-Mulk. Dan kita bincangkan ada perbezaan antara Tabarak yang dimulakan dalam surah Al-Furqan dan Tabarak yang dimulakan dalam surah Al-Mulk. Kenapa ejaannya tidak seragam? Dan ingin ditegaskan sekali lagi, bila ada bentuk yang tidak seragam dalam Al-Quran, ini menunjukkan ia adalah wahyu daripada Allah. Kenapa tidak seragam ejaan itu? Itu artinya ejaan pun adalah wahyu daripada Allah, ejaan pun. Walaupun setengah ulama berpandangan ini adalah ijtihad para sahabat. Tetapi kalau betul ia adalah ijtihad para sahabat semata-mata, kenapa tidak diseragamkan semua tulisan yang ada, ejaan yang ada? Maka ejaan Tabarak pada surah Al-Mulk dan surah Al-Furqan berbeza struktur ejaannya kerana ada maksud-maksud yang ingin disampaikan. Kerana Tabarak pada surah Al-Furqan, Al-Furqan artinya turunnya berperingkat-peringkat, turunnya berasing-asing. Maka Tabarak, alif yang berdiri itu simbolik kepada pengasingan, simbolik kepada penghadang. Seolah-olah Al-Quran yang diturunkan, Al-Quran yang bernama Al-Furqan itu turunnya berasing-asingan, berperingkat-peringkat. Alif itu sebagai bloknya, kan? Berbanding pada surah Al-Mulk, Tabarak dieja dengan alif yang kecil. Ba dan ra itu tidak dipisahkan dengan alif yang berdiri, kan? Kerana kuasa Allah adalah satu dalam makhluk Allah yang lain semua dalam satu genggaman kuasa Allah, kan? Terhimpun pada genggaman Allah. Maka sebab itu surah Al-Mulk Tabarak, alifnya yang kecil. Ini kesimpulan yang bermula dengan Tabarak, surah Al-Furqan dan surah Al-Mulk. Kemudian kita bincang bentuk jenis yang kedua bagi bentuk yang pertama, iaitu Alhamdulillah. Ada perbezaan kalimah Alhamdu, Asyukru, Al-Madhu. Asyukru artinya syukur, Al-Madhu artinya puji. Dan ada hadis yang menyebut man lam yahmadin nas lam yahmadillah. Siapa yang tak puji manusia itu, dia tak puji Allah Ta'ala. Tetapi dalam masa yang sama, ada satu hadis yang menyebut uhsut turab ala wajhil maddahin. Kalau ada orang yang puji kita ni, dia suruh campaknya turab, campaknya pasir, debu pada wajah yang memuji. Kenapa di situ seolah-olah adanya bentuk kontradik dalam hadis tu? Ada orang puji, suruh campak debu. Ada satu lagi, siapa yang tak puji orang, artinya dia tak puji Allah Ta'ala. Artinya ada suruhan memuji, ada satu lagi suruhan campakkan debu pada mereka yang memuji, kan? Di situ kerana kalimah penggunaannya, orang yang memuji pada bentuk madah itu yang layak dicampakkan debu. Tapi orang yang memuji pada sudut alhamd ataupun asyukr, itu pada tempat yang betul, dia puji kerana pemberian yang didapat daripada orang. Tapi al-madhu ini erti kata dibodek, kan? Al-madhu. Kenapa Al-Quran tidak menggunakan kalimah al-madhu lillah? Al-madhu lillah telah kita bincangkan sebelum ini, huraian dia agak panjang. Surah Al-Fatihah antara yang bermula dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Surah Al-An'am, Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian surah Al-Kahfi, surah Saba dan surah Fatir. Dan setiap surah, 5 surah ini telah kita bincangkan konteks penggunaan Alhamdulillah yang berbeza. Surah Al-Kahfi kenapa dimulakan dengan Alhamdulillah, berbeza penggunaan Alhamdulillah pada permulaan surah Al-Fatihah. Kerana surah Al-Kahfi itu pada satu sudut Nabi Muhammad SAW sangat-sangat menantikan turunnya ayat Al-Quran yang menjawab soalan killer daripada orang kafir Quraisy, kan? Itu satu sudut. Pada sudut orang kafir Quraisy, mereka rasa sangat tercabar kerana mereka tidak ada kitab yang mana untuk melontarkan soalan, untuk nak tanya Nabi SAW, nak pastikan ini betul atau tidak Nabi. Mereka sesekali mereka rasa risau.
barangkali lelaki ini betul Nabi ataupun tidak, maka mereka nak tanya soalan, mereka terpaksa merujuk kepada ahli Yathrib, penduduk Yathrib, orang Yahudi yang tinggal di Yathrib ketika itu. Maka mereka juga rasa kehilangan Alkitab ini. Maka kehilangan Alkitab ini dirasai pada dua sudut. Yang pertama, sudut Nabi Muhammad SAW sendiri yang menanti-nantikan turunnya ayat. Yang kedua, sudut orang kafir Quraisy, mereka rasa kehilangan Alkitab sehingga mereka terpaksa merujuk orang Yahudi. Kerana itu bila turunnya ayat surah Al-Kahfi, Alhamdulillah, bermula dengan Alhamdulillah. Ada 5 surah kan, Al-Fatihah, Al-An'am, Al-Kahf, Saba, Fatir. Kemudian kita ceritakan bentuk yang kedua, menyucikan Allah daripada sifat kekurangan. Ini kita namakan surah-surah musabbihat. Jangan risau ya, nota telah kita upload dalam Telegram kan. Jadi kalau rasa tak sempat nak tulis pun tidak ada masalah. Boleh merujuk pada nota itu sahaja. Antaranya kita sebut pergerakan laju dalam air. Kalau perjumpaan yang lepas itu slide ini belum siap, hari ini sudah ada gambarnya. Kan, pergerakan laju dalam air kita sebut as-sabhu. Sebab itu mereka yang berenang dalam air kita sebut yasbahun. Mereka berenang kan. Ada lagi atau di udara, pergerakan yang laju di udara juga, di angkasa juga dinamakan as-sabhu. Dan sabahan wa sibahatan. Daripada sabaha adanya kalimah sabahan, adanya kalimah sibahah. Kalimah berenang itu timbul, dan antaranya bergerak laju disebut kepada falak, kepada planet-planet yang ada di sistem solar disebut yasbahun. Masing-masing terapung-apung, beredar terapung-apung di tempat edaran masing-masing. Itu kalimah yasbah, kalimah yasbahun. Ada juga kalimah sabahan tawila kan. Pada waktu siang kita begitu cergas untuk pergi ke tempat kerja, itu sebut innalaka fin nahari sabahan tawila. Sabahan itu artinya bergerak laju. Dan wasabihati sabaha, gerak laju dengan cergas. Kemudian kita sebut lagi ada penggunaan kalimah musabbihin dalam Al-Quran, artinya salat. Tusabbihun artinya memuji, berzikir nama Allah Subhanahu wa taala. Maka di sinilah lahirnya kalimah subhanallah. Subhanallah dengan erti kata, boleh kata begitu tekun, cergas memuji Allah Ta'ala dengan cara membersihkan, menyucikan Allah daripada kekurangan. Menyucikan Allah daripada sifat kekurangan. Sebab itu kita perlu cermati balik penggunaan harian kita. Bila kita melihat perkara yang agung, kalimah yang sepatutnya digunakan adalah Masya Allah. Masya Allah, bukannya subhanallah. Cuma kalau ada orang yang menyebut subhanallah, dia melihat benda yang agung, barangkali apa yang ingin dimaksudkan dalam hatinya adalah maha suci Allah. Ini Allah ciptakan, bukan makhluk lain yang ciptakan. Itu barangkali kan. Cuma kalimah yang tepat adalah Masya Allah. Dan penggunaan Masya Allah bukannya pada ketika keadaan yang tidak menyenangkan. Setengah orang kita bila nampak kereta aksiden, kemalangan, disebut Masya Allah. Itu Masya Allah, itu benda yang bahagia, benda yang cantik. Maka kalau kereta kemalangan itu bukan benda yang bahagia, yang membahagiakan. Itu benda yang membahayakan. Ya, jadi bukan kalimahnya Masya Allah, tapi kalimah yang lain, innalillah kan. Okey. Itu subhanallah, menyucikan Allah daripada semua perkara yang buruk. Dan kita katakan surah Al-Isra antara yang bermula dengan subhana. Kemudian disusuli dengan surah hujung surah Al-Waqi'ah adanya fasabbih bismi rabbikal azim. Dan barangkali kerana ayat ini jugalah ketika rokok kita baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kemudian habis sahaja surah Al-Waqi'ah, masuk saja pada surah yang baru, surah Al-Hadid. Daripada situ ada beberapa rantaian beberapa surah yang bermula dengan tasbih, iaitu surah Al-Hadid, kemudian Al-Hash, kemudian As-Saff. Semuanya bermula dengan sabbaha. Kemudian disusuli lagi dan kita bincang ada beza sabbahallah dan sabbahalillah. Kenapa bertasbih kepada Allah, bukan mentasbihkan Allah? Dalam Al-Quran digunakan sabbaha lillah, bertasbih kepada Allah. Kita bincang. Dan ada sedikit perbezaan pada surah Al-Hadid, iaitu sabbaha lillah
ma fis samawati wal ard. Kan? Ada satu ma sahaja. Tetapi surah Al-Hashr diulang lagi, ma fis samawati wa ma fil ard. Kita bincang benda ni kan, ada kenapa diulang kalimah ma fi. Dan surah As-Saff begitu juga, kerana surah Al-Hashr dan surah As-Saff selepas ayat sabbaha dia nak cerita tentang makhluk yang ada di bumi. Sebab itu diulang kalimah ma. Berbanding surah Al-Hadid dia nak cerita tentang Allah Ta'ala, maka disebut ma fis samawati wal ard tanpa ada pengulangan ma. Kan? Sebab nak merujuk kepada Allah, sifat Allah Ta'ala ini dia ada kuasa. Tetapi surah Al-Hashr dan surah As-Saff nak cerita tentang manusia, cerita tentang macam mana sekumpulan orang kafir daripada Bani Nadir, kan, diusir keluar oleh Nabi SAW pada surah Al-Hashr. Dan kerana itu nama diberi Al-Hashr, kerana ada suara daripada Nabi SAW menyebut li awwalil hashr, ini kalilah. Kan? Maksudnya ini kalilah kita berhimpun, kita halau mereka keluar. Kan? Jadi li awwalil hashr. Jadi next PRU mungkin boleh ubah li awwalil hashr, bukan lagi ini kalilah. Kan? As-Saff sebab nak cerita tentang orang yang beriman. Kan? Ya ayyuhallazina amanu, habis saja tentang sabbaha, cerita tentang orang beriman, cerita tentang manusia. Dan hujung surah Al-Hashr ayat yang terakhir diulang lagi, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Kan? Ada lagi yang kalimah yang saya merahkan di sini. Sebab apa tidak ada pengulangan ma fi? Sebab di situ dia dicerita tentang Allah Ta'ala, tentang Asma'ullahil Husna. Kalau pada awal surah Al-Hashr cerita tentang orang kafir Bani Nadir, tapi pada kali ini dia nak cerita tentang Allah Ta'ala, disertakan satu persatu. Apa nama Allah? Apa nama Allah? Apa nama Allah? Apa nama Allah? Dan ingin tahu lebih lanjut tentang Asma'ullahil Husna, mungkin boleh bersama dengan Dr. Salihah. Kan? Dr. Salihah ada slot bersama beliau. Dan kita bincangkan juga kenapa dalam Al-Quran tidak didahulukan sabbahalillah ma fil ardi wa ma fis samawat. Kenapa ma fis samawat? Kerajaan langit tu letak depan, bukan kerajaan langit letak belakang. Kan? Itu kita bincang pada pertemuan yang lepas. Surah Al-Jumu'ah permulaan yusabbihu bukan lagi sabbaha, iaitu fi'lul mudhari'. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ini adalah present tense. Present tense, iaitu kata kerja yang merujuk kepada sekarang. Sekarang. Sabbaha past tense. Kata kerja yang merujuk pada masa lampau. Bahasa Arabnya kita sebut fi'lun madin. Fi'lun madin. Artinya bukan pada masa yang lampau sahaja ada orang bertasbih kepada Allah, ada makhluk yang bertasbih kepada Allah. Sekarang masih lagi ada yang bertasbih kepada Allah. Kan? Dan sebab itu hikmahnya Allah mulakan dulu dengan surah Al-Isra, bukannya surah Al-Hadid. Tasbih tu Allah mulakan dulu dengan subhana, bukan sabbaha. Allah mulakan dengan kata nama, masdar, bukannya kata kerja. Kerana nak dimaklumkan, kalaupun tidak ada orang ataupun makhluk yang bertasbih kepada Allah, Allah dah tersedia ditasbihkan. Allah dah tersedia suci, maha suci, walaupun tidak ada makhluk yang mentasbihnya. Kan? Itu sebab itu mula-mula dengan surah Al-Isra subhana. Tapi masuk saja surah Al-Hadid, nah, itu bukan yang kamu sangkakan tak ada orang bertasbih kepada Allah. Tidak. Surah Al-Hadid ada makhluk langit yang bertasbih kepada Allah. Bukan itu saja, datang surah Al-Hashr ada makhluk bumi juga bertasbih kepada Allah. Bukan itu saja, surah As-Saff ada makhluk langit dan bumi bertasbih kepada Allah. Bukan itu saja, bukan pada masa lampau saja, masuk surah Al-Jumu'ah sekarang pun ada lagi yang bertasbih kepada Allah. At-Taghabun juga bermula dengan yusabbihu. Dan kita bincangkan kenapa ada surah yang bermula dengan sabbaha, ada surah yang bermula dengan yusabbihu, kerana sabbaha adanya ayat perang, dan surah yang bermula dengan yusabbihu tiada ayat perang. Kata kuncinya adalah qatala. Qatala artinya perang. Jadi surah Al-Hadid ada kalimah qatala. Surah Al-Hashr adanya kalimah yuqatilunakum.
Surah As-Saff adanya kalimah yuqatilun. Ada bicara tentang peperangan berbanding surah Al-Jumu'ah dan surah At-Taghabun tidak ada cerita tentang peperangan. Dan kita ceritakan juga apa perbezaan hujung ayat wa huwal azizul hakim pada surah Al-Hadid, Al-Hashr dan As-Saff berbanding Al-Jumu'ah Al-Malikil Qudusil Azizil Hakim berbanding At-Taghabun lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini semua pertemuan yang lepas, kan? Bila telah diceritakan Allah tersedia maha suci, kalau tidak ada makhluk yang mentasbih kepada Allah pun, Allah dah sedia suci, maha suci. Lalu disebut juga ada makhluk yang bertasbih kepada Allah yang masa lepas, ada makhluk yang bertasbih kepada Allah masa sekarang. Sekarang ini bermula dengan perintah. Sabbih. Tasbihlah kepada Allah. Makhluk lain dah bertasbih. Sekarang ini turn kamu wahai manusia bertasbihlah kepada Allah. Kan? Ini sedikit sebanyak tentang surah Al-Musabbihat. Kan? Dirumuskan dalam sekitar 20 minit. Alhamdulillah. Kan? Subhana sabbaha yusabbihu sabbih. Dan ini ada sedikit kaitan kenapa surah-surah ini bermula dengan tasbih. Dan ada pandangan daripada Syekh Dr. Ahmad Naufal dalam kitab tafsirnya, tafsir surah Al-Isra', percaya bahawa susunan surah Mushaf mempunyai kemukjizatan yang tersendiri. Dia kaitkan dengan pembukaan Baitul Maqdis, Al-Ardul Muqaddasah, kan? Baitul Maqdis Palestin dengan surah-surah musabbihat ini. Perincian tentang ini tuan-puan boleh dapatkan dalam buku Kompas 114. Satu lagi iklan yang tidak berbayar. Kan? Okey, baik. Ini 7 surah tasbih. Kita ulang lagi pujian kepada Allah. 2 surah bermula Tabarak, 5 surah bermula Alhamdulillah, 7 surah bermula dengan tasbih. Nah, hari ini kita akan sambung. Di sini kita akan sambung pada bahagian yang kedua, iaitu perintah. Dan dinyatakan di sini 6 surah. 6 surah tidak termasuk dengan surah tasbih. Tetapi sebenarnya lebih tepat 7 surah, ya. 7 surah. Kerana surah Al-A'la mereka dah masukkan dalam surah Musabbihat, surah yang bermula dengan tasbih. Tetapi kalau mengikut bahasa, surah Al-A'la sabbih juga adalah kata perintah, iaitu fi'lul amri, fi'il amar. Kalau pernah dengar bahasa Arab, dia guna kalimah fi'lul amri, fi'il amar. Baik, kita akan masuk surah yang pertama. Tuan-puan kalau balik mushaf, tuan-puan akan dapati sebelum surah ini sudah ada ayat yang bermula dengan qul. Katakanlah, kata perintah. Qul artinya katakanlah. Cuma ulama kemudian mereka menambahkan lagi dalam kurungan wahai Muhammad, kerana itu adalah kata tafsir, kalam tafsir, kan, huraian tafsir. Jadi kalau tuan-puan perhatikan terjemahan, dalam kurungan itu selalunya adalah huraian tafsir. Yang bukan dalam kurungan itu adalah terjemahan secara literal, Dan ada beberapa terjemahan yang payah nak diterjemah secara literal. Mereka terpaksa mengambil pandangan mazhab. Pandangan mazhab fiqah. Antaranya kalimah quru. Kan? 3 kali quru. Apa erti quru? Quru boleh terjemah 3 kali waktu kotor, waktu haid. Dan boleh juga terjemah kepada 3 kali waktu suci. Jadi kalimah quru terjemahannya dia ikut ulama mazhab. Jadi barangkali terjemahan kita di Malaysia dia tidak sama dengan terjemahan di negara yang lain yang mengamalkan mazhab Hanafi. Kan? Mazhab Hanafi mereka berpandangan sebaliknya, kan. Jadi quru ada 2 terjemahan secara bahasa, tetapi akhirnya diterjemahkan mengikut ulama mazhab, mengikut tempat masing-masing. Jadi itu quru. Qul, katakanlah wahai Muhammad, uhiya ilayya, telah diwahyukan kepada aku,
annahu istama'a nafarun minal jin, iaitu adanya sekumpulan sekumpulan jin, mereka telah pun mendengar. Faqalu, kemudian mereka berkata, inna sami'na qur'anan ajaba, sesungguhnya kami telah mendengar Quran yang sungguh menakjubkan. Yang susunannya dan kandungannya sungguh menakjubkan. Pertama, ayat seperti ini yang bercerita tentang jin mendengar bacaan Nabi SAW, ini bukan satu-satunya. Tuan-puan, kalau balik helayan surah Al-Ahqaf, surah Hamim, surah Al-Ahqaf telah terlebih dahulu menceritakan tentang ini, hal ini, iaitu pada ayat yang ke-29, halaman 506. Disebut di situ, dan ingatkanlah peristiwa sarafna ilaika, semasa kami menghalakan satu rombongan, nafaran minal jin, satu rombongan jin datang kepada kamu, yastami'una al-Quran. Ini peristiwa yang mana Allah telah ceritakan terlebih dahulu tentang jin mendengar kalam Allah, bacaan Al-Quran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kisah ini, kisah mereka mendengar bacaan ayat Al-Quran itu dalam surah Al-Ahqaf tidaklah begitu pendek, kan? Tidaklah sedikit. Agak panjang dinyatakan macam mana mereka boleh berangkat ke sana. Dan secara sirah, betul kita semua boleh berbincang tentang sirahnya. Sirah di mana ini berlaku selepas Nabi SAW pulang daripada Taif, kan? Daripada Taif. Jadi kalau ada kesempatan pergi umrah, sila ambil peluang untuk pergi ke Taif. Yang mana untuk Nabi SAW meminta pertolongan daripada Thaqif. Dalam perjalanan pulang itu, ketika solat subuh, Nabi SAW solat dan adanya sekumpulan jin, mereka mendengar bacaan Nabi SAW. Dan cerita ini dikatakan dia adalah babak yang sama yang mana disebut dalam surah Al-Ahqaf. Cuma hairannya, kenapa kisah ini tidak disekalikan dalam satu surah? Babak jin mendengar bacaan Nabi SAW, kenapa tidak disekalikan dalam surah Al-Jin sahaja? Kenapa perlu ada juga dalam surah Al-Ahqaf? Pertama, pencarikan kisah-kisah dalam Al-Quran kepada surah-surah yang berbeza, itu tandanya ia adalah wahyu daripada Allah. Kalau Muhammad SAW yang buat Al-Quran ini, dia akan sekalikan sahaja satu kisah dalam satu surah. Maka akal manusia akan berkata, tak kena ni, satu kisah sepatut duduk dalam satu surah. Tapi kisah jin mendengar bicara Nabi SAW, Al-Quran yang Nabi baca, itu dicarikan kisahnya, diletakkan dalam surah Al-Ahqaf satu, diletakkan dalam surah Al-Jin. Kenapa ada juga disebut dalam surah Al-Ahqaf? Kerana surah Al-Ahqaf ingin bercerita tentang kaum Ad. Al-Ahqaf artinya tempat yang pernah dihuni oleh kaum Ad, kan? Al-Ahqaf. Jadi di situ dikedepankan satu contoh makhluk manusia yang tidak mahu menerima dakwah. Dan kaum Ad ini banyak persamaannya dengan kaum Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi SAW berada di Mekah, bilangan yang beriman sangat sedikit. Bilangan yang beriman sangat sedikit. Tuan-puan, kalau perasan pun, di Madinah, ahli Badar hanya ada 313 orang. Itu telah ditambah dengan kaum Ansar. Bayangkan kalau kaum Ansar tidak turut berperang, kan? Betapa sedikitnya umat Islam. Maka umat Islam ketika di fasa Makkah, bilangan mereka lebih kurang macam kaum Ad. Maksudnya betapa sedikitnya yang beriman. Betapa sedikitnya yang beriman. Maka surah Al-Ahqaf datang
menceritakan kaum Ad mereka tolak wahyu Nabi SAW. Dan didatangkan contoh kedua, itu manusia tak terima. Dan manusia itu yang tidak terima itu, sesekali mereka ada juga bergantung kepada makhluk yang lain, iaitu jin. Didatangkan dalam surah yang sama, surah Al-Ahqaf, ada makhluk lain yang terima. Jin terima wahyu daripada Allah yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka didatangkan dua contoh yang kontra, ada yang tidak terima, ada yang terima. Itu pada perbicaraan surah Hawamim nanti. Surah yang bermula dengan dua huruf, surah Hamim. Kan? Surah Al-Ahqaf termasuk dalam surah Hamim. Pada membicarakan tentang ada makhluk yang menyahut seruan, ada makhluk yang tidak menyahut seruan. Saya rasa tuan puan dah perasan saya orang mana ya. Saya orang Terengganu kan. Dia adalah dengung dia sikit, seruang. Okey. Itu surah Al-Ahqaf. Kan? Itu surah Al-Ahqaf, tetapi ada sedikit perkara yang barangkali saya terfikir. Soalannya, kenapa surah Al-Ahqaf bila Allah bercerita tentang jin tidak ada kalimah qul? Katakan. Pada surah Al-Ahqaf dinyatakan wa'idh, dan ingatkanlah peristiwa, dan ingatlah apabila, wa'idh, dan apabila, ingatlah apabila sesuatu perkara yang pernah berlaku, wa'idh. Dia tidak sertakan dengan qul. Berbeza pada awal surah Al-Jin, pada juzuk yang ke-29 ini, dia mula dengan qul. Kenapa kena ada qul? Yang pertama, itu soalan yang pertama kan, barangkali soalan yang pertama. Soalan yang kedua, apa lagi soalan yang kita boleh cetuskan untuk hal-hal begini? Okey, baik. Soalan yang pertama tadi, satu pandangan yang mengatakan dia adalah kisah yang sama, tetapi kisah itu dicarikan pada surah yang berbeza. Ada pandangan mengatakan ini adalah kisah yang berbeza. Tapi majoriti ulama tafsir mengatakan ini adalah peristiwa yang sama. Kerana mereka dahulu sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka akan cuba mendengar bicara daripada langit. Kan? Ini disebutkan oleh ulama tafsir dalam karangan-karangan mereka. Ar-Razi ada menyatakan, Al-Qurtubi rahimahullah ada menyatakan, Ibnu Ashur juga ada menyatakan begini hal ini. Mereka cuba mendengar wahyu daripada atas, bicara daripada atas. Tetapi sebaik sahaja berlakunya al-bi'thah, berlakunya pelantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, maka mereka tidak lagi boleh mendengar. Maka dalam kalangan mereka disuruh satu rombongan untuk cari macam mana nak dapatkan bicara ini. Kan? Maka sekumpulan daripada mereka dihantar untuk menuju ke Tihamah. Tetapi kebetulan nak menuju ke Tihamah, mereka berhenti ke Nakhlah. Di Nakhlah ini mereka mendengar lelaki yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran dalam salat. Mereka terpukau dan mereka berkata, ini adalah yang kami dengar sebagaimana kitab yang kami dengar dahulu ketika zaman Nabi Musa alaihissalam. Ini bererti jin ada yang beriman, ada yang tidak beriman, dan mereka yang beriman telah pun wujud sejak zaman Nabi Musa alaihissalam. Kan, ini disebut dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-30. Qalu ya qaumana, mereka berkata, wahai kaum kami, sesungguhnya kami, inna sami'na kitaban, kami telah mendengar kitab Al-Quran, unzila min ba'di Musa, yang mana telah diturunkan selepas Nabi Musa, musaddiqan lima baina yadayh, sebagai membenarkan apa yang ada dalam kitab Taurat itu, yahdi ilal haq, yang membawa hidayah kepada jalan yang benar, wa ila tariqin mustaqim. Kan? Mereka mengakui kitab itu adalah kitab yang diturunkan selepas Nabi Musa, artinya mereka memang beriman. Jadi kenapa di sini surah Al-Ahqaf tidak ada qul, tetapi surah Al-Jin ada qul? Ini seorang tokoh, Al-Khatib rahimahullah. Beliau berpandangan kerana
beza surah Al-Ahqaf dan surah Al-Jin. Surah Al-Ahqaf, ia hanya nak beritahu kepada Nabi SAW, ada sekumpulan dengar bacaan engkau. Tetapi kalau sebut kalimah qul, itu artinya katakanlah, ia seolah-olah akan mengeluarkan natijah yang sangat menguji Nabi SAW. Iaitu jika disampaikan, mereka akan menolak. Mereka akan menolak. Maka bila turunnya surah Al-Jin, qul uhiya ilai, katakanlah, itu artinya tidak lama kemudian Rasulullah SAW disuruh untuk sampaikan kepada yang lain. Ada ayat yang mana maksudnya ada ayat yang Nabi tu sampaikan kepada umatnya, kan? Jadi surah Al-Jin turunnya kalimah qul nak menandakan Nabi SAW, Muhammad, engkau mahu atau tidak dalam masa terdekat khabarkan kepada orang lain, termasuk orang musyrik. Qul, kan? Itu yang pertama. Itu perbezaan surah Al-Ahqaf. Surah Al-Ahqaf bicara itu hanya kepada Nabi SAW, tapi untuk menyampaikan bukanlah pada masa yang terdekat. Tapi surah Al-Jin nak kena sampaikan kepada orang musyrik dalam masa yang terdekat. Jadi barangkali surah Al-Ahqaf itu dikedepankan dahulu kepada mereka yang beriman, kan? Tetapi mereka yang musyrik boleh ditangguhkan lagi. Tapi surah Al-Jin serta-merta perlu diserahkan, dimaklumkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalimah qul, katakanlah, kalau saya bagi tahu kepada tuan puan, bagi tahu kepada rakan yang lain, saya hadir kelas ini contohnya. Bagi tahu kepada rakan yang lain, tadabbur center ini di Ostia Bangi, kan? Jadi apa yang tuan puan akan bagi tahu pada rakan yang lain? Tadabbur center berada di Ostia Bangi. Tidak ada kalimah bagi tahu kepada rakan yang lain. Betul ke? Kalau saya bagi tahu tuan puan, sila maklumkan nama tuan puan. Adakah kita akan kata maklumkan nama saya adalah sekian? Kalimah maklumkan memang tidak akan dinyatakan. Bahkan kalau saya katakan, saya jawab maklumkan, saya tambah kalimah qul, itu telah bercanggah dengan skema jawapan yang sepatutnya. Kan? Tuan-puan cuba jawab soalan UPSR. Sebutkan 5 nama. Bolehkah kita jawab sebutkan nama sekian, sebutkan nama sekian? Kita jawab tapi kita sebutkan itu. Ia bercanggah dengan skema jawapan. Adakah ini bila Nabi SAW ketika menyampaikan surah Al-Jin kata qul, sebutkan, katakan, bercanggah atau tidak dengan skema jawapan yang sepatutnya? Ini menunjukkan ia tidak ubah. Nabi SAW tidak mampu untuk mengolah, menghurai balik ayat yang wahyu yang diterima. Baginda tidak hurai balik kepada ayat yang lain. Ia tidak ubah seperti recorder. Bila saya bagi tahu soalan sebutkan kepada mereka sekian, bila tuan-puan pasang balik recorder tersebut, rakaman tersebut, rakaman yang sebiji dengan apa yang saya sebutkan. Itu tugas Nabi SAW, seolah-olah baginda sebagai alat perakam. Tidak ada kalimah yang boleh dibuang. Bila buang satu kalimah, seolah-olah dibuang satu jasad. Kan? Ini tidak bererti saya menyamakan Al-Quran dengan jasad dia. Cuma saya buat analogi. Maksudnya, kalau Muhammad SAW pisahkan, buang satu kalimah, dia seolah-olah dia potong tangan orang, contohnya. Potong benda yang sepatutnya ada. Kan? Jadi, Nabi Muhammad SAW, dia adalah sebagai alat perakam. Bukan bererti Rasulullah tak pandai bahasa Arab. Kan? Disebut qul, sebutkan, dia ulang sebut. Dan kalimah qul, macam mana kita nak faham adakah ayat ini untuk Nabi SAW semata-mata? Tadi yang pertama, apa beza surah Al-Ahqaf dan surah Al-Jin? Yang kedua, kenapa kena ada qul juga?
Walaupun bila disebar luas kepada orang lain, sepatutnya kalimah qul itu bercanggah dengan skema jawapan. Yang ketiga, soalan, kalimah qul itu untuk siapa? Ayat Quran ni untuk siapa? Bila kita baca untuk siapa? Untuk diri sendiri. Ada orang kafir, mereka baca Al-Quran, mereka tidak faham maksudnya, tapi mereka boleh menangis. Itu mukjizat emosi yang ada dalam Al-Quran. Dia boleh menyentuh emosi. Bahkan barangkali dengan satu ayat saja, ada seorang yang paling ganas, dia boleh peluk agama Islam. Surah Taha, kan? Surah Taha, Umar Al-Khattab boleh menangis. Orang yang keras. Jadi kalimah qul bila disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimah qul, Rasulullah sebagai alat perakam, dia tak boleh buang kalimah yang lain, kalimah itu. Kerana kalimah qul ini bukan sahaja berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam semata-mata. Tetapi ia berbicara dengan kepada semua makhluk yang ada. Mereka yang baca ayat ini, mereka akan memahami saya adalah audiennya. Kan? Mereka yang lain, orang musyrik, bila baca ayat ini, qul, katakanlah saya adalah audiennya. Jadi orang musyrik, mereka faham hari itu ini adalah kalimah tauhid. Macam mana kalimah tauhid dia? Jin dengar bicara, dengar bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah kalimah tauhid. Macam mana kalimah tauhid dia? Mereka orang musyrik, sesekali mereka ada yang bergantung dengan jin. Kan? Ini sebab ini adalah surah Makkiyah. Surah yang turun selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang daripada Taif, dalam perjalanan pulang daripada Taif. Jadi kita katakan audiennya adalah orang musyrik. Tapi macam mana bila ayat ini turun kepada orang musyrik, kita katakan ini adalah ayat tauhid. Kerana faqalu, jin ini berkata apa? Inna sami'na, kami mendengar Qur'anan ajaba, satu Quran yang mana ada perkara yang sangat unik. Ajaba. Orang musyrik, mereka paling pakar bahasa Arab. Mereka paling pakar bahasa Arab. Bahkan jika nak ditandingi, nak dibandingkan dengan jin yang mendengar wahyu itu, jin itu bukannya orang Mekah. Jin itu bukan jin Mekah. Jin itu jin daripada tempat yang lain, yang sedang menuju ke Tihamah. Tetapi mereka boleh terpukau dengan keindahan bahasa Al-Quran. Itu jin. Maka di sini nak bagi tahu, jin makhluk yang tinggal di alam yang tidak terlihat pada mata kita, itu pun sedang mencari alam yang cerah, alam cahaya. Maka kenapa orang musyrik mereka tidak mengambil Al-Quran itu sebagai bicara yang indah? Sebaliknya mereka menafi-nafikan in huwa illa asatirul awalin. Mereka katakan ini adalah kisah dongeng semata-mata. In huwa illa sihrun mubin. Mereka katakan ini adalah sihir semata-mata. Kan? Maka orang musyrik mereka perlu fahami, hayati bahawasanya mereka yang bukan Arab, jin yang bukan Arab pun boleh terpukau dengan keindahan bahasa Al-Quran. Ini kan lagi orang musyrik, mereka saja letak tepi, mereka saja mengabaikan keindahan itu. Kan? Sebab itu ayat ini kita katakan ayat ini adalah ayat tauhid, ayat keimanan dengan Alkitab. Dan berapa banyak siri-siri mereka cuba menafikan ayat Al-Quran itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita tak pernah dengar kisah di mana kisah Abu Sufyan serta Abul Hakam yang kemudiannya namanya berubah kepada Abu Jahal. Kan? Kerana kisah ini juga barangkali Abul Hakam diubah panggilannya kepada Abu Jahal. Kerana cuba menafikan wahyu ataupun cahaya yang Abu Jahal ni terima, kan? Kerana mereka mengatakan idza at'amu at'amna. Mereka berkata, Abu Jahal berkata, dia dengan kumpulan suku keluarga Abdul Manaf sentiasa bersaing. Sentiasa bersaing.
Yang mana kalau suku keluarga Abdul Manaf ni bagi makan, kami akan bagi makan juga. Kan? Idza hamilu hamilna. Kalau mereka bawa barang, angkat barang, kami pun akan angkat barang juga, kan? Seolah-olah dua parti yang bertanding lah. Contohnya lah. Abu Jahal kemudian berkata, kalau suku keluarga Abdul Manaf berkata, minna nabiyun, kami ada seorang nabi. Hari ini, kalau kami benarkan dakwaan mereka, kami automatik kalah. Kalau sebelum ni kami ada can nak menang. Kan? Mereka bagi makan, kami makan. Kami bagi makan. Mereka bawa barang, kami bawa barang. Tapi kalau mereka kata mereka ada nabi, kami tak boleh. Tak ada can nak menang. Sebab itu Abu Jahal menafikan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermula hari itu namanya berubah menjadi Abu Jahal. Kan? Ini diceritakan oleh Al-Akhnas. Kan, Al-Akhnas menceritakan kisah ini, kenapa Abu Jahal menolak Islam. Kan? Abu Jahal sendiri terpukau dengan keindahan bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Nah, sekarang ini Allah hadirkan jin. Bukan orang Arab, bukan Arab boleh terpukau dengan keindahan, pun mereka juga daripada alam yang lain boleh juga beriman, pun mereka ini tidaklah secanggih penciptaan kita ini ahsani taqwim, kan, sebaik-baik ciptaan. Mereka itu bukanlah ciptaan yang baik, kan? Bukanlah ciptaan yang sebaik kita, kan? Itu jin. Maka jin boleh beriman. Ini kan lagi orang musyrik. Mengapa mereka nak tolak? Kan? Sebab itu surah ini bermula dengan qul, katakanlah. Ada soalan ke sebelum kita berpindah kepada surah berikutnya yang bermula dengan qul? Perbincangan tentang jin itu bukan bidang saya. Jin itu daripada api ke? Jin itu betul ke daripada satu malaikat yang bernama Azazil? Pernah dengar ke? Kan? Tapi telah kita bongkarkan, ini adalah kisah yang sangat bertentangan. Surah Al-Kahfi menjawab soalan ini. Kana minal jin. Iblis itu bukannya daripada malaikat. Iblis itu daripada jin, kan? Daripada api. Jadi ada beza yang sangat besar antara api dan cahaya. Okey. Surah berikutnya, surah Al-Kafirun, juga bermula dengan qul. Jadi kalau kita sebut qul, ada berapa sebenarnya? Dia bukan 3 qul. Dia 5 qul. Satu surah Al-Jin, yang kedua surah Al-Kafirun. Ini surah ini dikatakan turun selepas ada 4 orang Arab Quraisy. Mereka menawarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahun ini kamu sembah Tuhan kami, sembahan kami, tahun depan kami sembah sembahan kamu. Tawaran itu antaranya Walid Al-Mughirah, yang kedua Umayyah bin Khalaf. Ada lagi 2 nama, kan? Ada 4 orang lebih kurang. Mereka mengatakan mereka mempelawa Nabi, offer kepada Nabi, membuat tawaran, ni tahun ni kami sembah, engkau sembah Tuhan kami, tahun depan kami sembah Tuhan engkau. Jadi maka hari ini turunnya surah Qul ya ayyuhal kafirun. Hari itu turunlah surah Al-Kafirun. Pertama, kenapa surah ini namanya Al-Kafirun bukan Al-Kafirin? Kan? Kalau surah Al-Mutaffifun, surah Al-Mutaffifin ke Al-Mutaffifun? Al-Mutaffifin. Kalau surah Al-Fatihah, Al-Fatihati ke Al-Fatihatu? Al-Fatihatu ke? Al-Fatihati kan? Al-Fatihati. Surah Al-Baqarah, Al-Baqarati ke Al-Baqaratu? Al-Baqarati. Habis masuk surah Al-Mu'minun, dia bukan lagi surah Al-Mu'minin, dia nama surah Al-Mu'minuna. Surah Al-Kafirun, dia bukan Al-Kafirun, Al-Kafirin. Apa beza Al-Kafirin dengan Al-Kafirun? Kalau mereka yang belajar bahasa Arab, mereka tahu beza majrur, kedudukan majrur, dan satu lagi kedudukan marfu'. Marfu', dia ada satu sistem, kita sebut sistem idhafah. Sistem idhafah. Kalau saya kata itu rumah Ahmad, itu rumah Muhammad, ya? Itu rumah Muhammad. Kalau sebut itu rumah Muhammad, rumah Muhammad, ini 2 nama yang disekalikan. Mahu atau tidak, nama yang kedua dia perlu berbaris bawah. Rumah Muhammadin.
Kan? Dia tak boleh rumah Muhammadun kalau belajar kaedah bahasa Arab. Begitu juga kalau kita sebut rumah itu tertukar mukminun. Dia tak boleh kita sebut rumah mukminun, rumah mukminin. Kan? Tapi kalau mukminun pergi berperang, mukminun sebagai subjek ataupun sebagai yang pelaku, dia boleh mukminun, bukan mukminin. Okey, kesimpulannya, surah, bila sebut surah, kalimah yang datang selepas surah dia mesti berbaris bawah ataupun iyanun. Kan? Ataupun bahasa mudah kalau orang bahasa Arab belajar, dia sebut tempatnya majrur. Tempatnya majrur. Jadi mahu atau tidak sepatutnya suratul kafirin, bukan suratul kafirun. Kan? Dia tidak seperti, tapi surah Al-Mutaffifun namanya surah Al-Mutaffifin, bukannya Al-Mutaffifun. Kan? Jadi ia ikut pada kalimah yang ada dalam surah itu. Kalimah yang ada pada surah Al-Kafirun apa kalimahnya? Qul ya ayyuha al-kafirun. Dia bukan nyatakan qul ya ayyuhal kafirin. Maka sebab itu surah ini nama Al-Kafirun, bukan Al-Kafirin. Begitu juga dengan surah Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin, bukannya wailul lil mutaffifun. Kan? Begitu juga qad aflahal mu'minun, bukannya qad aflahal mu'minin. Jadi di situ orang bahasa Arab mereka kena terima ini adalah bab majrur, tetapi ada kita katakan mana'a min zuhuriha, ada benda yang menghalangnya, iaitu istighalul mahal. Kan? Qaulul hikayah itu. Kan? Jadi perinciannya yang ikut kelas bahasa Arab kita bincang lepas ni. Kan? Kita bincang lepas ni kalau ada kesempatan. Qaulul hikayah. Jadi di sini surah ini bernama Al-Kafirun kerana kalimah yang terdapat pada surah Al-Kafirun adalah kafirun. Kalimah Al-Kafirun, bukannya kalimah Al-Kafirin. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah. Sebut saja katakanlah, ini memberi gambaran awal bahawa akan ada cabaran jika disampaikan ayat ini. Akan ada cabaran. Yang mana ini pada tahap Rasulullah SAW sampaikan apa sahaja, orang musyrik memang tidak akan terima. Ia sama seperti kalau kita keluar, kita pergi satu, ataupun tuan-puan kalau ada pengalaman nak cari rumah kan, ejen properties dia akan selalu follow up kita. Tapi hari-hari dia follow up kita, dah kita memang tak nak. Kita dah berkenan dengan produk properties yang lain. Kan? Kita dah berkenan yang lain. Dia hantar sahaja iklan, semua benda kita tolak. Kan? Tetapi cara kita tolak tu macam mana? Ada cara kita tolak, kita diam saja. Kita bagi blue tick. Kan? Ni mungkin pengalaman ditakdim orang lah kan. Dilamar seorang lelaki contohnya. Kan? Ada seorang lelaki nak sangat kat kita ni. Hari-hari dia contact. Dan cara kita tolak tu mula-mula kita bagi blue tick. Kan? Itu tahap yang okey lagi. Tapi bayangkan kalau dia balas balik. Dia balas lagi. Ini suami saya contohnya. Kan? Ini saya memang ini tarikh pernikahan saya kan. Dia ertinya dia tolak, aku tak akan terima kau sampai sudah. Ini bicara yang Nabi SAW dapat lebih kurang. Kamu dakwah pada kami, dakwah macam mana? Kami tetap tolak. Jawapan tolak ni itu lebih pedih. Maka kerana itu turunnya surah Hud. Kan? Cerita tentang surah Hud telah dijelaskan oleh Ustaz Sya'ari sebelum ini. Kan? Telah didedahkan oleh Ustaz Sya'ari. Kenapa surah itu nama surah Hud? Namanya Hud. Jadi ini pada bicara tentang orang kafir. Maka Nabi Muhammad SAW mahu atau tidak, mereka tetap tidak akan beriman. Tetapi ayat mereka ini bukan menandakan dakwah akan terhenti di sini. Bahkan di Madinah sendiri ada ayat lagi, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim, ataupun dalam surah Yasin wa sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum, sama sahaja kepada mereka orang kafir ini kamu bagi peringatan ataupun tidak, mereka sama sahaja. Ayat ini nak suruh Nabi berhenti berdakwah ke? Tak. Apa yang kita faham? Mereka ni bagi peringatan ataupun tidak, mereka tetap tidak beriman. Bukan petanda Nabi tak perlu berdakwah. Bukan petanda Nabi perlu berhenti berdakwah. Tapi ini adalah petanda ia adalah sunnatullah.
susunan Allah yang mana Nabi SAW perlu tahu. Ada dalam kalangan mereka yang beriman, ada kalangan mereka tidak beriman. Itu kitaran alam yang Allah telah tetapkan. Sebab itu dalam kita mengajar sekalipun, kalau di sini ada cikgu kan, mahu atau tidak, kita terpaksa mengakui bahawa dalam satu kelas akan ada pelajar yang cemerlang. Mahu atau tidak, kita tak boleh tolak ada pelajar yang lemah. Itu sunnatullah, susunan Allah Ta'ala. Maka Nabi SAW perlu faham, mereka ini tetap kafir, tetapi ada mereka yang Allah diamkan, mereka ini mati kafir ataupun tidak. Itu masih lagi ada peluang. Tapi di sini, kalau Allah katakan, katakanlah wahai orang kafir. Artinya kalimah wahai orang kafir, Nabi tak boleh suka-suka, senang-senang keluarkan kepada orang. Tambah lagi kita hari ini ada sekumpulan dia nak ramaikan orang kafir. Takfirkan orang ini, takfirkan orang ini. Dia tak boleh. Kita kena ramaikan orang Islam, bukannya ramaikan orang kafir. Ini orang yang dah sedia Islam, dia kafirkan lagi. Ini orang dah sedia Islam, dia kafirkan lagi. Mau atau tidak, kita kena ramaikan orang Islam. Maka dakwaan seruan wahai orang kafir itu bukan Nabi yang utarakan, tapi Allah katakan qul. Kan? Sebab itu bermula dengan qul, dan ia seolah-olah alat perakam juga. Kan? Bila dipasang balik recorder tu, diulang benda sama. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai orang-orang kafir. Jadi sebab itu tuan-puan menyaksikan Umayyah bin Khalaf mati dalam keadaan kafir. Walaupun telah disebut oleh Sa'ad bin Mu'adh bahawa Umayyah bin Khalaf nanti akan dibunuh oleh orang Islam sebelum berlakunya perang Badar. Kan? Dan akhirnya Umayyah bin Khalaf telah memutuskan untuk tidak keluar daripada Mekah. Tidak lama kemudian, kurang lebih 3 bulan selepas itu, Umayyah bin Khalaf juga terpaksa keluar daripada Mekah untuk pergi berperang, menyertai perang Badar, menyertai orang musyrik, kerana di belakang Umayyah bin Khalaf ada 300 orang musyrik yang tidak mahu pergi berperang kerana Umayyah bin Khalaf tak nak pergi perang. Kan? Jadi asalnya tentera Badar itu dari kalangan orang kafir Quraisy adalah 700 orang. 300 orang tak nak pergi. Umayyah bin Khalaf akhirnya mati dalam keadaan kufur, padahal dia tahu, dia sentiasa ulang dalam perjalanan pulang daripada Kaabah itu, dia sentiasa ulang, wallahi ma kadzibana Muhammad. Demi Allah, Muhammad dia tak pernah tipu kami. Nah, jadi bila Allah keluarkan, nah, ni notisnya, qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, itu artinya mati mereka dalam keadaan kufur. Baik, seterusnya qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah. Sebenarnya bila sebut katakanlah, berkata ni dia tak semestinya dikeluarkan dengan suara. Bisikan dalam hati juga kita namakan kata qaul, qaulun. Kan? Walaupun secara bahasa Arab bila sebut al-kalam tu qaulun mufid, kata-kata yang bermanfaat, kata-kata yang berfaedah, mereka tak masukkan sekali bahasa isyarat. Tetapi Ar-Raghib Al-Asfahani mengatakan sebarang kata-kata sama ada isyarat ataupun yang diluahkan dengan kata-kata boleh disebut qal, katakan. Sebab itu kalau semut berkata kepada semut yang lain disebut waqalat namlatun. Semut itu, seekor semut berkata, kan? Padahal mereka tidak menggunakan bahasa kita. Barangkali bahasanya jauh berbeza dengan bahasa kita, kan? Jadi disebut qalat, qal. Jadi artinya berkata itu tak semestinya diluahkan dengan suara. Isyarat itu memadai, kita katakan itu qaul, kan? Dan ada seorang Nabi yang mana bila Allah bagi tanda dia dapat anak ini dengan cara dia tak boleh bercakap, dia tetap bagi dakwah untuk manusia ini bertasbih kepada Allah bukratan wa asila, pagi dan petang. Nabi Zakaria kan, Nabi Zakaria dia tak boleh bercakap, tapi dia masih lagi beri isyarat untuk orang bertasbih. Macam mana nak bagi isyarat untuk orang bertasbih ni, kan? Jadi kita artinya dakwah itu dia tak terhad kepada mereka yang boleh berkata semata-mata, kan? Jadi di sini qul, katakanlah.
Huwallahu ahad. Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa. Huwa, dia, Allah, ahad, Maha Esa. Dulu ketika saya pernah ikut kursus, ada seorang ustaz dia bagi tahu kita tak boleh sebut Allah ni Maha Satu. Pernah dengar ke? Ni. Dia kata kalau sebut Allah ni Maha Satu, dia seolah-olah kita mengiktiraf adanya bilangan pada Allah. Bila sebut nombor Maha Satu, ada nombor 2, ada nombor 3. Dia seolah-olah Allah ni berbilang disebut. Tapi dalam Asma'ullahil Husna ada lagi Al-Wahid. Apa nak terjemah Al-Wahid dia? Satu juga kan? Wahid ithnan thalatha arba'. Kan? Wahid itu satu. Dia nak kata Maha Satu itu masalah pada akidah, itu tak semestinya. Kan? Melainkan kalau kita sini berkata ada yang kedua, itu masalah lah. Kan? Tapi kita dah bersaksi bahawa Allah Maha Satu, tunggal, tidak ada keduanya, so tidak ada problem. Walaupun penggunaan termanya satu. Kan? Jadi tidak ada isu kalau sebut satu itu artinya berbilang. Kan? Sebut sahaja satu, ia tidak semestinya berbilang. Huwallahu ahad. Di sini ada sedikit masalah. Kerana surah ini adalah surah yang diturunkan di Mekah. Audiennya adalah orang kafir. Perangai orang kafir, apa sahaja yang Nabi bawa, mereka akan tolak. Mereka akan tolak. Apa sahaja. Dan ada cara yang mana kalau belajar bahasa Arab, dia ada 3 cara yang berbeza nak berurusan dengan manusia, nak berinteraksi dengan manusia. Sebab kita ada 3 jenis audien. 3 jenis audien. Okey, pertama audien yang mana asal kita cakap je semua dia terima bulat-bulat. Terima bulat-bulat. Ini kalau belajar bahasa Arab kita sebutkan dia khali adh-dhihn. Khali adh-dhihn. Nampak jelas tulisan khali adh-dhihn, otak dia kosong. Maksudnya kita cakap je apa dia terima. Ni siapa ni? Kalau hidup kita semasa, biasanya yang ikut ni budak sekolah rendah. Kan? Cakap tak boleh, dia akan pegang tak boleh. Kan? Sampai kalau kawan dia buat boleh pun dia akan mengadu juga. Ustaz, dia kata kita ni bodoh, kan? Kita nak buat apa? Kan? Dia akan bagi tahu, kita bagi tahu bodoh itu signal kepada satu kesalahan, mereka akan mengadu semua segala kesalahan itu. Kan? Signal bodoh, signal kesalahan dia akan bagi tahu pada ustaz juga, kan, pada cikgu, kan. Jadi ini Khalid Dhihin, terima bulat-bulat. Ini siapa? Ini audien kalau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq. Pulang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Taif. Kemudian tidak lama kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa berita baru, berita Al-Isra. Al-Isra. Nabi diperjalankan pada satu malam ke Baitul Maqdis. Maka ada seorang makhluk ni, dia sebut kalau betul dibicarakan oleh Muhammad, aku terima. Bermula hari itu namanya As-Siddiq. As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq, kita katakan ini Khalid Dhihin. Cara nak berbicara dengan orang Khalid Dhihin ni, orang yang terima bulat-bulat, kita tak perlu kata penguat. Saya sebut saja apa saja, kan. Kitab ini cantik contohnya, kan. Saya tak perlu ulang. Saya tak perlu bagi tahu sesungguhnya kitab ini cantik. Saya tak perlu bagi tahu wallahi kitab ini cantik, kan. Jadi itu kata-kata yang patutnya diungkapkan kepada orang yang jenis ini, audien yang pertama. Ada audien yang kedua. Audien yang mana dia tak terima bulat-bulat, dia tak tolak mentah-mentah. Barangkali dia ada sedikit syak wasangka. Syak wasangka. Wasangka ni dalam bahasa Arab, wa ni maksudnya dan. Kan? Ini kita sebut orang ni kita sebut syak. Syakun. Sentiasa syak. Ataupun nama lainnya mutaraddid. Mutaraddidun. Artinya dia teragak-agak.
Bila kita cakap, dia teragak-agak, kan? Jadi ini bila nak bercakap dengan kelompok yang kedua ini, mahu atau tidak, dia kena sebut inna, satu kata penguat. Satu kata penguat. Sama ada sesungguhnya, kan? Sama ada sungguh ni, nak bagi tahu ni, kan? Dia kena ada satu kata penguat paling kurang, kan? Itu cara nak berbicara dengan syak. Dan ada kelompok yang ketiga, jenis ini kita namakan dia ni tolak mentah-mentah. Ini kita sebut dalam bahasa Arabnya al-munkir. Al-munkir. Apa saja yang Nabi bawa, dia akan tolak mentah-mentah. Jadi untuk berbicara dengan kelompok yang kedua, yang ketiga ini, dia kena tambah lagi ayat penguat. Tambah lagi ayat penguat. Kata penguat dia kena tambah. Dia tak kena lebih daripada satu. Kena tambah dua, tambah tiga. Contohnya, wallahi, demi Allah sesungguhnya. Kan? Wal asri innal insana lafi khus. Dia ulang banyak lagi. Kan? Sama juga kalau satu hari kita buang tabiat, kita nak puji orang rumah kita, kan? Contohnya, wallahi, cantiklah awak hari ni. Kan? Wallahi, isteri saya ni cantiklah. Kan? Tapi isteri tak percaya. Wallahi, isteri saya ni cantiklah tudungnya. Tudung dia yang cantik, kan? Itu na'at. Tapi kalau di sini sebut wallahi, sesungguhnya isteri saya ni orang yang cantik. Dia nak bagi tahu penegasannya, walaupun isteri dia menafikan. Itu tanya isteri dia ni jenis yang menafikan, ataupun dia betul-betul nak bagi tahu, kan? Isteri dia dah tahu dah selalu tengok cermin, rasa memang dah cantik, kan? Tapi dia nak dengar kata daripada suami dia tegaskan, dia tambah kuat lagi, kan? Artinya, kalau dia bagi tahu kepada khalidihin, orang yang terima bulat-bulat, dia tambah kata penguat, ini menguatkan lagi keimanan dia. Ini menguatkan lagi penerimaan dia. Kalau ini sebut pada wasyak wasangka, logik. Sebab memang perlu gunakan kalimah kata penguat. Tapi kalau tolak mentah-mentah ni, mahu atau tidak, dia kena guna kata penguat. Ini masalah pada surah Al-Ikhlas. Bila berbicara dengan orang kafir Quraisy, mereka duduk kelompok yang mana? Tuan-puan dan agaknya mereka duduk sini, kelompok yang pertama, kelompok yang kedua, kelompok yang ketiga. Yang ketiga, kan? Jadi, mahu atau tidak, sepatutnya kalau nak berbicara dengan mereka, digunakan kata penguat. Tak kurang daripada dua. Tak kurang daripada dua. Kalau satu sahaja, ini tempatnya. Kelompok pertama. Kelompok kedua. Jadi di sini, hairannya surah Al-Ikhlas, dia tidak ada langsung kata penguat. Tidak ada inna, tidak ada wallahi. Huwa di situ bukanlah dhamir dhamir fasal, kan? Huwa ini sini adalah dhamir sya'an, kan? Dhamir yang maksudnya bukan menunjukkan kata penguat, kan? Kalau belajar bahasa Arab, huwa di situ dia bukanlah dhamir kata ganti nama yang merujuk kepada kata penguat. Tapi di sini masalahnya, bila Nabi berbicara, disuruh untuk berbicara dengan orang kafir Quraisy menggunakan pendekatan yang pertama. Pelik, kan? Sepatutnya kalau nak berbicara dengan mereka, kena guna cara yang ketiga, bukan cara yang pertama. Tetapi kenapa guna cara yang pertama? Seolah-olah mereka ini khalidihin. Seolah-olah mereka kalau terima daripada Nabi Muhammad SAW, mereka akan terima apa sahaja. Ini uslubnya, cara bahasanya, gaya bahasanya. Tetapi Nabi disuruh guna gaya bahasa ini kepada audien musyrik, kelompok yang ketiga, kerana hati mereka sedia mengakui bahawa Allah ini Maha Esa. Cukup memadai alam yang mereka lihat itu adalah kata penguat. Alam yang satu mereka lihat lagi makhluk yang seterusnya, mereka lihat lagi bukti yang seterusnya, itu lebih pada dua. Itu lebih pada kata penguat, maka di situ memadai alam ini sebagai kata penguat yang lebih daripada dua tandanya, maka Rasulullah tidak menggunakan kata penguat di sini untuk surah Al-Ikhlas. Dan mereka sedia maklum Allah itu Maha Esa. Artinya apa? Hati mereka memang dah mengaku sebenarnya. Mulut saja kata tidak, hati kata mahu, kan? Jadi itu surah Al-Ikhlas. Jadi di sini sebab itu bila sebut surah Al-Ikhlas,
Seolah-olah dia ta'dilu sulusal Quran, dia menyamai 1/3 Al-Quran. 1/3 di situ pun dijelaskan balik. Sebenarnya 1/3 itu adalah 1/3, satu daripada 3 maqasid Al-Quran. 1/3 daripada matlamat objektif utama Al-Quran. Ada 3 kan? Satu ibadah, yang kedua akidah, yang ketiga urusan hidup, sistem hidup, manhaj hidup. Maka akidah telah digambarkan sepenuhnya dalam surah Al-Ikhlas. Kerana itu namanya dia menyamai ta'dilu sulusal Quran. Dia menyamai 1/3 Al-Quran. Itu satu pandangan kan. Dan ada betulnya pada pandangan itu. Itu surah Al-Ikhlas. Dan kenapa disebut qul? Sebab ini adalah ayat tauhid. Ayat tauhid, katakanlah. Seterusnya kita akan dapati kalimah qul ini juga diulang lagi pada surah berikutnya, surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Di sini surah Al-Falaq dia ada sedikit kontroversi dalam menentukan dia ni surah apa. Dia surah Makkiyah ataupun Madaniyah. Tuan-puan akan dapati bila tuan-puan buka mushaf, satu mushaf, dia kata ini surah Makkiyah. Satu lagi mushaf yang lain, tuan-puan akan dapati dia tulis ini adalah surah Madaniyah. Ada sebab kenapa ada dalam kalangan ulama berpandangan ini adalah surah Madaniyah. Okey, pertama, pandangan yang mengatakan ini adalah surah Makkiyah kerana ayat-ayatnya pendek. Ayat-ayatnya pendek. Maka itu tanda surah Makkiyah. Mushaf tu tulis apa? Makkiyah, Madaniyah? Makkiyah, Madaniyah. Okey. Kalau yang mengatakan Makkiyah kerana ayat-ayatnya adalah ayat yang pendek. Kalau yang mengatakan Madaniyah kerana ada peristiwa yang berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditimpa dengan sakit tub. Sakit tub ni apa? Disihir. Disihir melalui siapa? Disihir oleh Labid Al-A'sam, seorang pakar sihir orang Yahudi yang tinggal di Madinah ketika itu. Peristiwa ini berlaku ketika Nabi SAW telah pun mempunyai isteri yang lain selain daripada Khadijah. Dan dikatakan penyakit sihir yang menimpa Nabi SAW adalah keadaan yang sangat pelik kerana Nabi lupa, ingat-ingat lupa. Kan? Ingat-ingat lupa sehingga giliran untuk membahagikan tugas kepada isterinya pun dilupainya. Sehingga kan isteri Nabi SAW terpaksa hadir kepada Nabi kerana Nabi ingat-ingat lupa. Dan kita pun ada juga ingat-ingat lupa kan. Rasa dah tutup pintu grill kan. Sekali pasangan kita tanya balik dah tutup ke belum, kita cek balik kan. Itu tanda ingat-ingat lupa kita lah. Tapi Nabi SAW sangat mengganggu kerana ia mengganggu urusan seharian Nabi SAW. Ada yang Nabi rasa Nabi dah buat benda ni tapi teragak-agak dah buat ke belum. Ini mengganggu tugasan dakwah. Maka datanglah dua suara, satu suara di kepala, satu suara di kaki kan. Dia dedahkan ini berlaku kepada Nabi SAW melalui seorang ulam, seorang budak. Budak ini dia ambil sisir Nabi dan satu sisir ini ada 11 helaian urat rambut Nabi SAW. 11 rambut yang gugur yang ada pada sikat ini, dan satu ayat dibaca maka terurailah satu helai rambut. Cerita ni lebih panjang daripada yang saya ceritakan kan. Sebab dialog antara dua malaikat, suara atas dengan suara bawah tu panjang sedikit sehingga menyebabkan Zaid bin Thabit dan Ali bin Abi Talib terpaksa pergi ke perigi Zarwan itu untuk mengambil sisir yang ada di bawah batu kan. Lalu malaikat Jibril alaihi salam tanya Nabi, ala urqiq, nak atau tidak aku baca jampi untuk engkau Muhammad. Maka dibacalah dua surah ini, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Satu helai rambut yang satu ayat Al-Quran dibaca, satu helai rambut dileraikan daripada sisir itu. Maka Nabi kemudiannya sihat, alhamdulillah, pulih kan. Cuma Allah kata cuma satu sahaja yang Allah jaga daripada Nabi SAW. Ingat-ingat lupa ini berlaku pada hampir semua perkara kecuali satu sahaja, iaitu Al-Quran. Nabi tak ingat-ingat lupa. Nabi ingat kan. Sanuqri'uka fala tansa.
kamu takkan sesekali lupa. Kan? Itu yang Nabi ingat. Al-Quran. Jadi surah ini sebut qul. Ini adalah ayat tauhid. Sebut saja qul. Katakanlah. Katakanlah apa? A'udzu birabbil falaq. Mereka yang berkata ini surah Makkiyah kerana surah yang pendek. Dan barangkali kerana permulaan qul juga petanda ia adalah surah Makkiyah. Qul. Sebab bicara tentang tauhid sangat diperkemaskan, diperkukuhkan pada peringkat Makkiyah, bukannya Madaniyah. Tetapi mereka yang berpandangan surah ini Makkiyah, tetapi bila sebut sebab nuzul, dia bangkitkan kisah tadi, itu itu clash. Kan, itu tak ngam. Dia kata sebab nuzul. Apa sebab nuzulnya? Sebab nuzul Nabi pernah disihir. Jadi surah ini Makkiyah ke Madaniyah? Dia kata Makkiyah. Kata ini Makkiyah, tapi sebab nuzul Nabi disihir. Nabi disihir di Madinah. Jadi dia tak ngam, dia clash. Sepatutnya mereka yang mengatakan ini Makkiyah, mereka akan katakan kisah tadi cuma ada kaitan dengan surah ini, tapi bukanlah sebab nuzul. Dia surah sahaja. Sirah yang berkaitan dengan surah sahaja. Dia bukan sebab nuzul. Tetapi mereka yang mengatakan ini Madaniyah, logik dia nak katakan tadi itu adalah sebab nuzul. Lepas berlaku peristiwa tadi, baru turun ayat ni. Okey. Sebab apa dia bermula dengan qul? Satu pertama jampi seperti ini, ayat jampi seperti ini, ruqyah seperti ini, siapa yang ajar? Allah yang ajarkan. Allah yang ajarkan. Jadi sebab itu digunakan qul. Sebut qul. Yang kedua, bila sebut qul, walaupun secara huraian tafsir menyebut wahai Muhammad, tetapi bila semua yang baca, dia akan rasa itu juga ditujukan kepada dia. Sebab itu ada pengulangan qul pada kita bila kita baca. Padahal kalau kita terima daripada sumber yang sekunder, kita akan baca a'udzu birabbil falaq tanpa ada qul. Kan? Tapi seolah-olah kita terima daripada sumber yang prima juga. Sumber yang pertama, bukan sumber yang sekunder. Jadi ini hikmahnya kenapa ada penggunaan qul, dan ia telah memecah tradisi penggunaan bahasa Arab yang sedia ada dalam kalangan orang Quraisy. Kan? Jadi bila ada ayat yang memecah tradisi penggunaan biasa mereka, ini menunjukkan ia daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik, begitu juga dengan qul a'udzu birabbin nas. Kenapa bermula dengan qul? Kan? Ia sebab yang hampir sama, cuma bila sebut pada perkaitan connection antara surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas, ada hubung kaitnya. Surah Al-Ikhlas dia membawa pendekatan supaya kita mengesakan Allah dengan sejernih-jernihnya. Sebab itu namanya ikhlas. Ikhlas ni artinya kalau tuan-puan cuci pinggan, kali kedua tuan-puan nak guna pinggan tu, tuan-puan boleh terima atau tidak ada secalit kotoran pada pinggan tu, nak guna balik pinggan tu untuk makan. Kan? Kita sekali kita akan fikir ni tahi gigi ke apa kan? Kan? Apa kita buat? Kita akan bersihkan balik walaupun orang dah cuci. Itu tanda ikhlas. Terjemahan ikhlas, cuci sampai licin. Itu ikhlas. Cuci pinggan lah contohnya. Jadi bila dah dicuci selicin-licinnya tentang akidah, tentang tauhid, maka logiklah kita nak baca ruqyah atau nak baca jampi. Kita nak bergantung pada Allah. Pertama, kena perkemaskan tauhid dulu, barulah kita baca qul a'udzu birabbil falaq untuk menjauhkan diri daripada gangguan luar. Contohnya an-naffathat. Contohnya hembusan-hembusan yang tidak betul. Kan? Ahli-ahli sihir. Maka surah ini sesuai dibacakan ketika nak berubat. Kan? Begitu juga An-Nas, nak mengelak daripada gangguan dalaman. Tadi gangguan luaran, ini nak mengelak daripada gangguan dalaman, maka perlu diperkemaskan dahulu ikhlas itu, tauhid itu. Baru boleh kita nak minta dengan Allah, ya Allah, aku mengelak daripada gangguan dalaman, iaitu bisikan. Bisikan yang mana? Al-waswas. Dia ada membisikkan. Al-khannas. Kadang-kadang dia sembunyi. Kan? Kadang-kadang dia sembunyi. Itu surah An-Nas. Sekarang kita berpindah kepada tasbih. Ayat yang bermula dengan sabbih. Bila sebut tentang sabbihisma rabbikal a'la, dia adalah sambungan kepada
perbincangan kita pada pertemuan yang lepas tentang surah-surah musabbihat, surah-surah yang bermula dengan tasbih. Telah kita sebutkan sedikit kenapa bila sebut bertasbihlah mensucikan. Sabbih itu bertasbihlah mensucikan, tetapi kena ada nama isma rabbikal a'la. Kenapa kena ada isma tu, kalimah nama tu? Dan bila tuan-puan sujud, tuan-puan baca apa? Subhana rabbiyal a'la. Bukannya subhana ismi rabbiyal a'la. Tidak ada kalimah ismi tu. Kan? Kenapa bila sebut ayat ni Allah sertakan juga kalimah ismi? Ini ada beberapa perkara yang boleh dihuraikan. Sabbihisma rabbikal a'la, kenapa ada nama tu? Yang pertama, supaya kita tidak dengan artinya supaya kita tidak menyebut nama yang lain. Supaya kita tidak menyebut nama yang lain. Jadi bukannya nama Allat, kan, Allat wal Uzza yang perlu disebut. Tetapi namanya adalah ini, kan? Namanya Allah Rabbika, kan? Rabbika al-a'la. Jadi mana nama yang mana satu? Allah ke yang mana? Mana nama yang ada walillahil asmaul husna. Nama-nama Allah yang al-husna. Itu yang pertama. Yang kedua, bila sebut nama Allah, kita boleh bertasbih dengan cara yang macam-macam bentuk. Artinya walaupun dalam keadaan kita tidak betul-betul menghayati kalimah Allah, walaupun dalam keadaan kita main game FIFA, kan, main FIFA kita sebut subhanallah, subhanallah, gol sekali gol subhanallah, kan, contohnya. Jadi kalimah tasbih itu valid untuk mana-mana keadaan. Sebab itu sebut sabbihisma rabbikal a'la berbanding sabbih rabbakal a'la. Tasbihlah kepada Tuhanmu al-a'la, itu tuntutan yang lebih berat daripada sabbihisma rabbikal a'la. Tuntutan isma tu, ada isma tu, ia adalah tuntutan yang ringan. Jadi mana-mana keadaan tasbih kepada Allah. Dan ini membuktikan bila sebut sabbihisma rabbikal a'la, dia boleh juga terjemah dengan sallisma rabbikal a'la. Kan? Sembahlah Allah. Sembahlah Allah, tetapi dengan cara macam mana? Dengan cara salli, sembahlah, dengan cara sebut nama Allah. Ini membezakan cara sembahyang kita dan cara sembahyang orang musyrik. Cara sembahyang orang musyrik, mereka dengan cara muka'an wa tasdiyah, dengan cara bersiul dan mereka tepuk tangan. Cara mereka sembah, kan? Jadi cara kita sembah adalah kita sebut nama Allah. Sebut nama Allah. Memandai atau tidak sebut Allah, 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 itu perbincangan yang lain, kan? Itu perbincangan yang lain. Dan bila sebut isim lagi, kalimah isma tadi ni, sabbihisma, isma, ia menunjukkan, ia juga boleh bererti sifat Allah. Sifat Allah yang mana? Al-a'la, maha tinggi. Sesekali kita akan berhadapan dengan satu kumpulan yang menggunakan ayat ini sebagai hujah. Mereka mengatakan Allah ini bertempat, kan? Mereka mengatakan Allah ini bertempat. Tetapi mereka yang mendakwa Allah tidak bertempat, mereka juga boleh menggunakan dalil yang sama. Kerana mereka kata al-a'la itu adalah isma, bukannya rabbika. Yang maha tinggi itu adalah isma rabbika. Nama Tuhan kita ni yang maha tinggi, tapi Tuhan kita tidak dinyatakan maha tinggi atau tidak, al-a'la ataupun tidak, kan? Kalau sebut al-a'la, sudah tentu ia menunjukkan tempat. Menunjukkan tempat. Jadi perbincangan bertempat ataupun tidak, ini bukan tempatnya, itu tempat yang lain, kan? Jadi sebab itu disebut isma di sini. Sebab untuk menafikan bagi mereka yang mengatakan Allah tidak bertempat, kan? Allah tidak bertempat. Jadi ini sabbihisma rabbikal a'la, bertasbihlah, mensucikan nama Tuhanmu yang maha tinggi dari segala sifat-sifat kekurangan. Baik, kita masuk satu lagi surah yang bermula dengan Iqra. Iqra artinya bacalah. Ayat ini lagi pelik berbanding Qul. Ayat ini lagi pelik daripada Qul. Bila kita bagi tahu kepada seorang budak bayi yang baru lahir, adik, tolong jalan, valid tak ayat tu?
perintah tu tak valid. Tambah lagi, adik cakap dik. Kita suruh juga dia cakap. Tak boleh. Ini sama perintah bila kita sebut orang tu memang tak reti membaca. Baca. Logik tak? Kalau orang tak reti baca tapi suruh baca. Kan? Sehingga kan Nabi SAW terpaksa menjawab, ma ana biqari'in, aku tak boleh membaca. Ya betul, memang ada mereka yang menghuraikan ma ana biqari'in kepada dua maksud. Ma ana biqari'in boleh diterjemahkan aku memang tak boleh membaca. Ada terjemahan lain mengatakan ma ana biqari'in, aku nak baca apa? Sebab ma tu dia memang kalimah yang boleh merujuk pada tidak, kalimah yang boleh merujuk pada apa. Kan? Jadi kebanyakan mereka mengatakan ma ana biqari'in, aku memang tak boleh membaca. Jadi ibarat orang tak boleh bertatih, kita suruh berjalan juga kan, jalan. Orang tak boleh cakap, kita suruh cakap. Ini perintah yang sangat kontra dengan keadaan semasa Nabi SAW nak baca apa. Maka sambungan pada ayat ini, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Iqra, baca. Apa sebenarnya kalimah iqra ni? Masuk iqra. Iqra pada asalnya mereka gunakan kalimah iqra ini bererti qara'a apabila melihat darah. Jadi wanita yang baru saja mencapai akil baligh, kan? Kita kata qara'atil mar'ah. Wanita itu telah pun membaca. Apa maksud membaca? Wanita itu telah pun melihat darah. Kan? Itu al-qar. Kan? Kemudian sebab itu bila sebut salah satu quru' tadi, dia boleh terjemah kepada dua maksud. Satu, waktu kotor sebab melihat darah tadi. Yang kedua, katanya bila kita sebut aqra'atil mar'ah, wanita itu tidak lagi melihat darah. Artinya dia sudah suci. Kan? Dia gunakan kalimah qara'a juga. Qara'. Dan akhirnya mereka kata qara' ini dia terhimpun pada dua keadaan. Suci boleh, kotor pun boleh, kita guna qara'. Qara'a, kan? Artinya terhimpun dua keadaan ni boleh terhimpun pada satu kalimah qara'a. Dan bila sebut qara'a artinya terhimpun. Huruf yang dihimpun-himpunkan membentuk satu kalimah, kemudian ditulis. Itu adalah yang dibaca, boleh dibaca, kan? Satu lagi boleh dibaca secara bertulis, satu lagi boleh dibaca secara bertutur. Iaitu huruf yang dihimpunkan pada lidah membentuk satu kalimah yang dituturkan, kemudian kalimah-kalimah itu dihimpunkan lagi membentuk satu ayat. Kan? Itu dengan erti kata bila sebut iqra, dia boleh dua bentuk. Satu, dia tuturkan dengan kata dia dengan cara dengan cara disebut. Yang kedua, iqra tu boleh dengan cara tulis. Kan? Tetapi tu satu sudut. Sudut yang kedua, iqra boleh terjemah pada dua maksud juga. Satu, baca apa yang dia tengok, dia baca. Satu, yang kedua, baca apa yang dia hafal. Baca apa yang dia hafal. Ini iqra. Nah, jadi bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebaik saja turunnya ayat ini, bismi rabbikal ladzi khalaq, kan? Dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, maka turun saja ini Nabi dah boleh baca. Kan? Apa petanda dia? Petanda dia ada sunnatul kaun yang boleh dilawan dengan sunnatullah. Sunnatullah sentiasa mengatasi sunnatul kaun. Susunan Allah sentiasa mengatasi susunan manusia. Sesekali manusia akan berkata tidak ada yang kecil mampu mengalahkan yang besar. Contohnya ular yang kecil, kan, sepatutnya kalah dengan manusia yang besar. Tetapi sunnatul kaun sendiri membuktikan akal juga selalu salah. Kan? Akal juga selalu salah, iaitu iaitu ular yang kecil juga seringkali mengalahkan manusia yang besar, lebih besar. Dan begitu juga dengan gajah yang besar. Kita akan dapati gajah yang besar juga ada sesekalinya ditunggangi oleh budak yang kecil sahaja. Kan? Ambil pen. Itu bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi bila sebut saja iqra, Nabi asalnya tak boleh buat apa-apa, Nabi tak boleh baca. Bila saja ada saja bismi rabbikal ladzi khalaq, akhirnya Nabi boleh baca. Nasi dia, nasi duduk kat mama boleh.
Akhirnya Nabi boleh membaca dengan bismi rabbikal ladzi khalaq. Cuma ada perkara yang agak menghairankan. Bila sebut membaca ni, kenapa sebut ismi juga di sini? Dengan nama Tuhanmu. Kenapa sebut dengan nama Tuhanmu? Kan? Bacalah dengan nama Tuhanmu. Kenapa bila sebut baca tak terus bi rabbikal ladzi khalaq tanpa ada ismi? Kenapa kena ada kalimah nama tu? Kan? Kalau semata-mata nak baca dengan nama Allah Taala dengan erti kata berzikir pada Allah, kenapa Nabi kata Nabi tak boleh baca? Kan? Sepatutnya bila sebut Iqra dengan erti kata Nabi nak sebut nama Allah, Nabi boleh buat benda tu sebab Nabi boleh berzikir dengan nama Allah. Kan? Jadi datangnya bismi ni dia boleh terjemah dengan beberapa maksud. Terjemahan yang pertama boleh kata Iqra, bacalah Al-Quran. Yang mana Al-Quran nanti dia akan bermula dengan bismi, dengan nama. Al-Quran nanti akan bermula dengan nama. Itu yang pertama. Yang kedua, bila sebut bismi juga boleh diterjemahkan dengan cara kita nak minta bantuan. Bacalah dengan apa? Dengan bantuan nama Allah. Maka bila sebut saja Allah, banyak benda yang asalnya mustahil dia boleh kita capai. Macam tadi, Nabi asalnya tak boleh membaca. Tetapi dengan sebut nama Allah, akhirnya Nabi boleh memecahkan ketidakmampuan Nabi kepada perkara yang Nabi mampu buat, iaitu Iqra. Akhirnya Nabi boleh membaca. Dan yang mana kalimah bismillah ni ataupun bismi rabbika ni, kalimah bismi ni dengan nama Allah ataupun dengan nama Tuhanmu, ini adalah sebagai alat untuk kita mudahkan perkara yang kita nak capai tadi. Kan? Kita nak capai itu, sebut saja bismillah, banyak benda boleh tercapai. Ini kita sebut isti'anah. Yang ketiga, bila sebut ismi, banyak keadaan kita dapati bila adanya bicara daripada orang atasan, mereka tak terus sebut namanya dengan duli yang maha mulia contohnya. Duli tu maksud apa duli? Saya tak tahu duli maksud apa. Cuma dalam banyak keadaan pun penguasa mereka tak terus gunakan nama dia. Sesekali mereka gunakan gelaran yang lain. Sebab itu di sini tidak dinyatakan kalimah Allah. Di sini disebut Rabbika, Tuhanmu. Di sini artinya ia adalah perintah atasan kepada bawahan, dia tak terus guna namanya. Kan? Ia sesuatu yang sesuatu yang memecah tradisi, kan? Memecah tradisi ataupun memecah kebiasaan. Jadi orang biasa dia akan gunakan nama sendiri. Tapi orang yang sedikit ada jawatan, ada kedudukan, dia tak akan guna direct nama dia. Dia akan guna nama yang lain dulu, kan? Jadi sebab itu dia gunakan ismi. Dan bila sebut Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dia sama juga keadaan dengan Sabbih isma rabbikal a'la. Dia adalah tuntutan yang ringan walaupun dalam keadaan kita tak ingat Allah Taala, dalam keadaan kita leka, ayat ini masih lagi valid dalam semua keadaan, dalam keadaan leka ataupun dalam keadaan khusyuk. Wallahu taala alam. Ini kalimat Iqra. Iqra artinya terhimpun, dan kerana itu namanya Al-Quran. Al-Quran itu adalah yang terhimpun secara sebutan, pada sebutan juga terhimpun pada tulisan, dan dua cara ini Allah jaga Al-Quran, pada hafazan dan pada tulisan. Wallahu taala alam. Sebelum kita berhenti, ada soalan ke berkenaan dengan permulaan 7 surah perintah? 5 qul. Okey. 5 qul, 1 sabbih, 1 iqra. Cuma ada satu soalan yang mungkin kita boleh bongkarkan. Adakah Nabi tadi kita katakan tulisan ejaan dalam Al-Quran itu adalah wahyu daripada Allah, bukan semata-mata ijtihad para sahabat. Ini artinya Nabi yang menunjukkan. Nabi ini boleh baca ke tidak? Kalau ini ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi, Iqra, siapa orang yang pertama sekali tadabbur ayat ini? Siapa orang yang pertama sekali tadabbur ayat ini? Nabi lah. Apa erti bila kalau Nabi SAW tadabbur ayat ini, Iqra? Dia akan cuba untuk boleh membaca. Sebab itu jangan hairan kalau tawanan perang Badar,
cara mereka nak lepaskan diri mereka, antara satu caranya adalah mengajarkan orang-orang Islam membaca. Itu kesedaran membaca, dan kerana itu ramai, tidak sikit kalangan ulama berkata betul pada peringkat awal Nabi ummi, tetapi Nabi wafat dalam keadaan boleh membaca. Kan? Wallahu ta'ala alam. Oleh kerana ini ayat terakhir kita bentang pada malam ini, maka tuan-puan banyak kan membaca, kan? Sebagaimana disebutkan oleh Tun Hasmah, kan? Mari kawan kita membaca. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadha. Ada soalan? Kenaan dengan Qul huwallahu ahad. Ahad tu yang maha kan? Maha. Maha. Maha tu maksudnya sifat Allah lah. Sifat Allah. Kalau ala tu ada alif lam. Kalau ahad ada alif. Okey, sabbih isma rabbikal a'la dengan qul huwallahu ahad. Okey, soalan dia alif al-a'la, kenapa dia tak terus sabbih isma rabbika a'la? Kenapa ada alif lam? Yang kedua, di sini ahad ni tidak ada al-ahad. Okey. Satu, yang pertama, ini adalah khabar. Kalau belajar bahasa Arab, ini adalah khabar. Khabar dia boleh dia tak boleh ada alif lam kalau dia nak memaklumkan. Tapi kalau nak kata dia satu-satunya tunggal, tidak ada lain lagi yang tunggal, itu dia letak alif lam. Tetapi cuba lihat ayat selepas qul huwallahu ahad, Allahus samad, ada alif lam. Satu-satunya as-samad, tempat bergantung. Bila sebut tunggal, dia tak perlu sebut dia satu-satunya tunggal. Kalimah yang di-highlightkan di sini kalimah satu-satunya. Alif lam ini bererti satu-satunya, kan? Kalau sebut as-samad, satu-satunya tempat bergantung. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Nak bagi tahu, cuba cari ada tak makhluk yang tunggal di sini? Ada tak makhluk yang tunggal? Jadi tak perlu alif lam. Tak perlu sebut satu-satunya. Tapi berbanding al-a'la, ada orang yang diangkat lebih tinggi daripada kita. Kita panggil dia a'la juga. Anta a'la minni, awak ni lebih tinggi daripada saya. Kan? Tu dari sudut ketinggian. Itu baru dari sudut ketinggian. Ini kan lagi dari sudut kedudukan. Kan? Maka kalau nak katakan betul Allah a'la, tapi sebut al-a'la ada alif lam, satu-satunya yang maha tinggi, yang lain dia tidak lagi tinggi. Jadi alif lam artinya satu-satunya. Ahad, dia tak perlu katakan al-ahad, kerana kebanyakan agama lain pun bila menyembah Tuhan, mereka mendua, mentiga, mengempatkan Tuhan mereka, kan? Maka Allah Ta'ala sepatutnya dia sifatnya ahad, tunggal, kan? Tanpa disebut al-ahad. Boleh? Okey. Ada soalan lain ke? Wallahu ta'ala alam. Saya mohon maaf atas kelemahan dan kekurangan. Mudah-mudahan adalah sedikit manfaat yang boleh dicurahkan kepada tuan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.